Okey, tuan-tuan, kita punya tajuk. Okay, jalan-jalan seluruh dunia sambil kita buat bisnes. Itu yang malam ni punya cerita lah. Okay, kita nak pusing satu dunia. At the same time, di mana kita pergi tu, kita buat bisnes lah. Kita cari prospek. Maksudnya kita cari prospek di negara, di kota, di bandar, di mana kita berada pada saat itulah. Okay? Jadi kita on holiday sambil-sambil buat bisnes. Two in one lah. Kan? Sambil-sambil the holiday kita buat bisnes. Itu specialnya bila kita buat bisnes live good. Orang lain susah nak buat macam tu, kan? Kalau company yang local local company, dia tidak ada bisnes di negara lain, kan? Dia local saja, Malaysia saja. Tapi kita punya bisnes ni all over the world. Jadi di mana saja kita pergi, asalkan ada internet, kita boleh buat bisnes di situ. Okay? Jadi kita punya masa kita holiday itu berguna lah tuan-tuan, sambil-sambil enjoy melihat negara orang, tengok negara orang. Kita juga ada peluang untuk expand. Kita expand kita punya bisnes. Okay? Kalau kena pula negara tu belum ramai orang, kita lah yang merintis negara tu. Besarlah income kita nanti, kan? Okay? Jadi kerja kita satu melawat sajalah. Kerja kita ni melawat saja satu negara ke satu negara. Okay? 2 minggu satu negara, lepas tu 2 minggu lagi pindah lagi, kan? Jadi tak pernah pergi Perancis, pergi France, kan? Tak pernah pergi Jerman, Okay, tak pernah pergi Spain, pergilah Spain. Semasa masih hidup lagi lah. Lebih-lebih lagi yang umur dah 50 ni, 50 ke atas, kan? Umur 50 ke atas ni, itu masa untuk kita round the world lah, tuan-tuan. Okay? Jangan sampai 60. Jangan sampai 60. 50 is the right time to go on holiday. Okay? So, si Ibu punya umur ni ngam-ngam jugalah, 58. 2 years pusing, kan? 2 years pusing dunia. Sementara masih sihat lagi ni. Okay, rakan-rakan yang masih muda pun boleh buat macam tu, ya. Bagi mereka yang ada kerja, you can do that as well, ya. Tapi tidak macam kami lah yang full time, full time anytime, kan? Anytime can go overseas. Tapi yang ada kerja, kena rancang betul-betul lah. Maybe 6 bulan sekali, kan? Pergilah holiday 6 bulan sekali. Rasanya majikan akan benarkan. Okay, so rancang your plan. Pergi mana dulu nak pergi, kan? Okay, kalau yang bagusnya, tuan-tuan, start with local.
Okay, kita kena rancang, okay, our travel tu. Nah, oh. Nah, anjuran. Kalau kita baca Quran tu, dalam Quran tu ada sebut pasal Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita travel. Tuhan suruh kita berjalanlah ke merata dunia ni. Tengoklah keindahan yang Allah ciptakan. Okay. Tengoklah budaya-budaya negara lain. Kan. So itu suruhan Tuhan untuk kita travelling. Okay. So plan your travel. Seeloknya, of course, kita mulakan dengan local area. Tak pernah pergi Langkawi, pergilah Langkawi. Kan? Tak pernah pergi Kota Kinabalu, pergilah Kota Kinabalu. Pergilah ke Kundasang tu kan. Tengok Gunung Kinabalu. Okay, go for local dulu. Okay, tuan-tuan tak pernah pergi Pulau Tioman, pergilah Pulau Tioman, Pulau Pangkor. Pulau Pangkor. Local cuti Malaysia. Cuti Malaysia. Okay. Sambil-sambil itu carilah orang-orang di sekitar itu, di Langkawi, kan, di Kota Kinabalu, di Kundasang, di Ranau. Kan. Sambil-sambil tuan-tuan bawa flyers, tuan. Bawa flyers. Hari ini Sifu dah print flyers 1,000 flyers. Jadi besok dah boleh edarkan. Okay. Bawa flyers. Banyak-banyak flyers. Print banyak-banyak flyers. Bawa flyers. Jadi sambil-sambil tuan-tuan berjalan tu, edar flyers. Edar. Okay, nanti pasti ada orang akan call. Pasti ada orang akan call kita. Okay. Flyers nanti yang Sifu punya contoh tu nanti Sifu akan bagi dalam grup. Simple je, Sifu punya flyer simple je. Okay. Mungkin boleh tunjuk sekarang. Tuan-tuan boleh upah designer lah. Bagi cantik lagi Sifu. Tadi nak cepat jadi simple je Sifu buat. Yang ni. Ini flyers yang Sifu print tadi. 1000 keping. Okay, contoh macam ni lah tuan-tuan. Ini Sifu punya style. Boleh saja design macam-macam design. Okay. Ini sebagai contoh flyers. Sifu punya tulisan ni tanya 4 soalan. Okay, tanya 4 soalan pada diri anda. Okay, tanya 4 soalan ini pada diri anda. Okay. So ada tik semua ni. Pertama ialah, adakah anda sedang mencari bisnes yang anda boleh lakukan secara online dari keselesaan rumah anda. Okay. Itu soalan pertama. Kedua, adakah anda mahu pendapatan melebihi 40,000? Kalau tuan-tuan pergi Jakarta, tukarlah. Tukar pergi rupiah lah. Ya, standby. Tak payah bawa daripada Malaysia, tuan-tuan digital lah. Digital. Okay, lepas tu sampai sana baru print. Sampai Jakarta baru print. Jangan print kat sini. Berat tu. Okay. Jadi bawa dia punya digital tu sampai sana, print kat sana. Okay. Printlah banyak-banyak. Pergi Borobudur, pergi edar kat situ kan. Okay, adakah anda mahu pendapatan melebihi 40,000? Sebab ini adalah minimum kepada income seorang diamond. Okay.
Bahkan boleh melebihi 1 juta sebulan dengan modal RM240 sahaja. Itu yang kedua. Soalan ketiga, adakah anda mahu berniaga secara global? Melihat negara-negara di dunia sambil anda berniaga. Macam saya. Macam itulah. Anda boleh tambah. Tuan-tuan boleh tambah sini. Macam saya. Kan? Macam saya. Okay. Yang keempat, adakah anda mahu dibimbing dalam perniagaan online nombor 1 di dunia oleh seorang mentor profesional? Jika jawapan anda ialah ya untuk semua 4 soalan di atas, maka WhatsApp, tuan-tuan punya nama lah kat sini, kan? Nombor telefon sendirilah. Tulis, tunjuk ajarku Sifu. Bisnes terbaik di dunia. Tuan-tuan boleh tulis sini Sifu Pangeran, kan? Sifu Pangeran, Sifu Soim, Sifu Julia. Tulis saja, tuan-tuan, kan? Nota anda akan diberikan ilmu percuma, kalau Indonesia gratis. Dapat akses ke website akademi, Zoom meeting, WhatsApp group dan lain-lain. Ini contoh Sifu punya flyers lah. Jadi satu ciri-ciri yang tuan-tuan kena tengok, biar dia ringkas, tak payah panjang-panjang, dan tulisan kena besar, seperti ini besar, tuan-tuan. Jadi senang nak baca. Jangan kecil, biarkan dia besar. Bila orang dapat flyers tu, dia nak mata dia tu cepat tangkap, jadi kena tulisan besar lah. Jadi contoh flyers yang kita kena print bila kita berjalan, bila kita on holiday berjalan, kena ada flyers standby. Jadi rancang. Berapa lama ni? Terpulang pada tuan-tuan. Terpulang pada tuan-tuan. Tuan-tuan full time ke part time? Kena tengok diri sendirilah, kan? Tengok diri sendiri. Full time ke part time? Tak ada yang halang ke? Ada yang halang. Kan? Kalau orang bujang hatinya senang, tak ada siapa yang halang. Jadi kalau ada partner, ada spouse, bincang dengan spouse. Perjalanan holiday itu. But you have to go round Semenanjung, pusing Semenanjung, tuan, kena buat bahan. Tuan-tuan kena pergi Semenanjung. Di mana lokasi lah, tuan. You start with your lokasi, di mana anda berada. Kalau tuan-tuan di Kota Kinabalu. Saya di Kota Kinabalu ni. Saya orang Kota Kinabalu. Bermakna you start area Kota Kinabalu dulu. So pergi dulu ke utara tu, Kota Belut, Kota Marudu ke apa ke semua tu, atas tu, Beaufort, kan? Beaufort, Kota Belut, Kota Marudu, kota-kota semua. Pergi utara dulu, lepas tu pergi ke selatan pantai inilah, barat. So pergilah ke Keningau ke apa lagi bawah tu, Tenem, kan? Tambunan, sambil pusing-pusing sana. Lepas tu pergi ke Ranau. Ke Ranau. Orang Keningau dengan Ranau ni dia bersaudara, tuan. Dia ramai dia punya sanak saudara tu antara Ranau dengan Keningau ni, kan. Kalau tuan-tuan dapat Keningau, dia ada connection di Ranau. Kalau tuan-tuan dapat Ranau, ada connection dia di Keningau. Macam itulah.
Lepas selesai tuan-tuan punya, ini boleh sampai ke Sepitang lah. Kan? Okay, lepas tu pusing pula ke pantai timur. Tuan-tuan pergi ke Sendakan. Okay, pergi Sendakan. Tuan-tuan nak singgah pergi melencong sikit, pergi Beluran sana. Pergi Beluran. It's a small town. Beluran, itu sekolah Sipu dulu tu, Beluran. Tingkatan 1, tingkatan 2, Sipu di Beluran. Okay. Tingkatan 3, Sipu di Sandakan. Di I know the place. Kan? On the way ke sini, singgah di Telupit. Telupit. Telupit tu okey juga tu, walaupun dia small. Tapi dia ada banyak estate sana. Dia ada estate. Okay. Estate itu tuan-tuan, dia ramai Indonesian sana. Indonesian kan. Dapat masuk estate, jumpa Indonesian sana, dia ada connection dia di Indonesia. Tuan-tuan buka market Sulawesi. Buka market Kalimantan. Okay. Jangan main-main tuan-tuan. Okay, sampai ke Sendakan, turun lagi. Pergi ke Ladatu. Ladatu is also a good place. Sebab dia sana banyak juga estate sana tu. Felda Sahabat. Felda Sahabat ada kat sana. Dia sebelum sampai Ladatu, tuan-tuan pergi ke Bukit Garam. Dia ada Bukit Garam, dia ada apa tu, satu tempat tu. Kinabatangan. Kinabatangan. Tempat si apa tu, Datuk apa tu. Okay, jadi pergi ke Semporna. Semporna is a very good place untuk pelancong. Tuan-tuan boleh pergi ke Pulau Sipadan kan. Jalan-jalan lah. Okay, itu area Semporna. Dah selesai dah tuan-tuan punya Sabah kan. Next round, the next state, pergilah ke Sarawak. Kan? On the way ke Sarawak, pergilah ke Brunei. Okay, geng-geng KK tu ramai geng dia di Brunei kan. Ramai sanak saudara di Brunei kan. Orang-orang di Papar, orang-orang Kinarut, orang-orang Beaufort, dia ada keluarga di Brunei sana tu. Okay. Pergi Sarawak, sampailah pusing sampai ke Kuching. Itulah kerja orang Sabah kan. Then daripada sana barulah cross the South China Sea, Laut Cina Selatan, pergilah Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, di Kuala Lumpur ni tuan-tuan, dia ada semua jenis manusia. Tuan-tuan main area KL saja pun cukup lah. Okay. Orang Sabah, orang Sarawak datang Semenanjung, kan tuan-tuan bermain di area KL pun cukup. Okay. KL ni bersepadan dengan Selangor lah, sekali lah, Selangor KL, ni dipanggil Lembah Kelang. Okay. So di sini ada semua orang Perlis, ada orang Pantai Timur ada, orang Selatan ada. Dia ada di KL sini. Okay. So boleh saja tuan-tuan berada di sini, pusing-pusing KL, tengok-tengok KL. Ambillah 1-2 bulan. Okay. 1-2 bulan di KL. Tuan-tuan nak pergi ke utara Langkawi apa, silakanlah. But even in KL, tuan-tuan sudah boleh conquer the whole Semenanjung. Okay. Even tuan-tuan berada di KL ni, boleh conquer satu Semenanjung. Kerana ramai orang di sini daripada negeri-negeri yang lain. Okay. Negeri-negeri lain datang ke KL dengan Selangor ni. Okay. Tapi kalau tuan-tuan nak tengok kawasan, aku nak pergi Kota Baru lah. Nak pergi sampai Golok. Silakanlah kan. Macam tu. So plan for your local trip. Sama juga orang Semenanjung macam itulah kan. Engkau duduk mana? Engkau duduk Terengganu ke? Kuala Terengganu. Settle dulu Kuala Terengganu dulu. Area tu dulu. Lepas tu pergi ke Kuantan. Pergi ke Kota Baru. Settle sebelah timur dulu.
Okay, sambil berjalan lah. Next, baru pergi KL. Pergi KL lepas tu barulah pergi utara ke selatan ke. Dah selesai tu baru pergi Sabah dan Sarawak. Okay, Sabah dan Sarawak. Settle semua tu barulah tuan-tuan pergi fikir untuk luar negara. Baru melancong ke luar negara. Okay, seperti itu. This is what I'm doing. Jadi kalau tengok Sifu punya perancangan, ialah Sifu nak market Lembah Kelang dulu. Lembah Kelang. KL terbalik kan. Lembah Kelang. Termasuklah KL dan Selangor. So ini area yang Sifu akan gerakkan dulu, maybe around sampai Disember. Okay, daripada sekarang ni September sampai Disember, market Sifu ialah Lembah Kelang. Okay. So Sifu akan bermain area ini. Nak ambur apa flyers apa tu di area ini. Okay. Besar ni tuan-tuan. KL ni ada berjuta orang. Lembah Kelang ni ada berjuta orang. Besar, market yang sangat besar. Okay, Ceras, Segambut, Setapak, Ampang, Selayang, kan? Besar area je. Okay. Pergi sini Bangi ni Putrajaya kan, Shah Alam, atas lagi Setia Alam. Okay. Sungai Buloh. Pergi Rawang pula tu kan. Very big area. Jadi Sifu akan ambil masa 4 bulan nak pusing. Nak pusing Lembah Kelang ni. Kan. Dekat-dekat sampai pergi dekat Sabak Bernam. Kan, Sabak Bernam tu masih Selangor lagi kan. Okay. Ini Sifu punya plan. Dah selesai 4 bulan, next year bulan 1 baru Sifu akan pergi ke utara, selatan, timur kan. Semenanjung lah, pusing Semenanjung. Maybe that will take another 4 months. 8 bulan. Okay. Jadi dia punya fasa ialah 4 bulan. Sifu punya plan 4 months. Okay. Itulah Sifu punya plan. After Semenanjung dah habis 8 bulan, then Sifu akan pergi Sabah Sarawak. That will take maybe another 4 months. Jadi 12 bulan. Lembah Kelang, luar daripada Lembah Kelang tapi Semenanjung, lepas tu Sabah Sarawak. Okay, maybe juga termasuklah Brunei tu. Tapi mungkin juga Sifu akan buat di Miri. Sifu buat di Miri, kalau orang Brunei kena pergi Miri lah. Ataupun Limbang. Okay. Limbang atau Miri. So lepas 1 year barulah Sifu akan pergi ke round Indonesia. Okay. So local market akan ambil masa 12 bulan. Fasa 1 Lembah Kelang, 4 months lah, 4 bulan Lembah Kelang. Fasa 2 di luar daripada Lembah Kelang, negeri-negeri ya. Negeri-negeri Semenanjung. Fasa 3 Borneo. Borneo maksudnya Sabah dan Sarawak. Okay, jadi 4 bulan. Settle 12 bulan. After that, barulah Sifu akan pergi the first country yang Sifu akan pergi ialah Indonesia. Indonesia will take me 1 year. Sifu nak 1 tahun di Indonesia. Okay? Sebab Indonesia ni sangat besar, sangat luas. Kalimantan, nak pergi ke Sulawesi, nak pergi ke Sumatera, nak pergi Pulau Jawa tu, nak pergi sampai ke apa dipanggil tu? Irian Jaya tu tak? Dekat Papua sana tu kan. So itu ada satu kawasan yang besar, okay? But I want to go there.
nak tengok juga kan Timor Leste kat Irian Jaya itulah. Okay, sebab Indonesia ni terlalu besar daripada Sabang tu di Aceh, Sabang sampai Merauke itu di sana lah. Ni jauh ni daripada barat sampai timur, ujung timur tu. Tapi kalau kita boleh conquer Indonesia dengan populasi 280 juta orang, kita lebih kurang 30 juta kan, 10 kali ganda kan? 10 kali ganda populasi Malaysia tu kan. Okay. Kalau nak ini saja tuan-tuan, ini saja ni Sifu boleh, yang Sifu ada 20 orang jet. Okay. Makanlah kan, makanlah Indonesia punya market tu. Okay. InsyaAllah kita akan cipta beberapa 20 orang ni jadi diamond insyaAllah. Siapa yang bernasib baik jadi ahli jet. So yang besar nanti ialah di Indonesia itu insyaAllah. Malaysia juga besar. Kita pusing satu Malaysia itu pun tuan-tuan sudah akan dapat ramai orang. Okey, untuk makluman kita masih ada 4 kerusi lagi tuan, untuk jet tu. Masih ada 4 kerusi. Bolehlah siapa nak ambil lagi 4 kerusi silakan sebelum tamat, sebelum penuh. Now, Sifu akan ajak kawan-kawan terutama Sifu akan ajak kawan-kawan yang terutama mereka yang berada di dalam Pro-TJ. Pro-TJ ni apa? Kan? Kalau jet tadi, jet itu jadikan aku diamond. Jadikan aku diamond Sifu Ghani. Okay? Ini orang-orang yang nak bantuan daripada Sifu. Bila Sifu buat roadshow, Sifu dapat orang, Sifu akan letak di bawah mereka. Okay? Itu jet. Nah, Pro-TJ ialah anak murid. Okay? Sifu adalah mentor. Pro-TJ itu adalah anak murid. Dia anak murid kepada seorang mentor. Jadi Pro-TJ ini Sifu rancang untuk bawa mereka bergerak sama. Bukan semua tempat tuan pengsan nanti. Certain place lah. Katalah Sifu nak pergi Jakarta kan. Jadi Sifu akan announce kepada Pro-TJ Sifu ni, okey, siapa nak ikut Sifu pergi Jakarta? Kita stay sana 1 bulan kan. Okay. Macam tu. Sebab itu antara syarat yang Sifu beritahu dalam nak jadi Pro-TJ ni, nak jadi Pro-TJ ni, tuan-tuan perlu bebas masa. Bebas masa. Kalau tuan-tuan tidak bebas masa, Sifu tak terima tuan-tuan jadi Pro-TJ. Okay. Sebab nanti kalau Sifu kata, jom pergi Jakarta, tuan-tuan kata, oh tak, saya kerja Sifu, tak boleh. Siapa kerja, memang tak boleh jadi Pro-TJ. Okay. Siapa yang ada kerja, yang terikat dengan kerja, Sifu tidak terima dia jadi Pro-TJ Sifu. Okay. Sebab tuan-tuan tidak bebas masa. Okay. Sifu nakkan Pro-TJ yang bebas masa. Okay. Syarat nak jadi anak murid Sifu, nak jadi Pro-TJ lah. Nak jadi Pro-TJ Sifu ni ada syarat dia. Okay. Pertama, tuan-tuan mesti bukanlah mahir sangat, tapi bolehlah guna yang dipanggil Microsoft tu. Microsoft Office.
Kalau tuan-tuan kata apa tu Microsoft Office, meaning you tak tahulah tu. Bermakna tuan-tuan dah fail, tak boleh jadi protege dah. Kalau tuan-tuan tanya balik dengan sibuk apa tu Microsoft Office, bermakna tuan-tuan tak tahulah apa tu Microsoft Office. Fail lah, tuan-tuan tak boleh mohon. Okay? Hanya yang tahu Microsoft Office dan boleh guna Microsoft Office tu. Dia boleh guna, dia bukan nak belajar dengan sibuk tak ajar. Tuan-tuan kena tahu dah. Itu syarat. Syarat nak jadi protege ialah sekarang ni kamu dah tahu. Dah tahu pasal nak guna Microsoft Office. Apa dia? Ya, Word. Microsoft Word. Microsoft PowerPoint dan Microsoft Excel. 3 ni. 3 Microsoft punya software ni. Word ini untuk kita buat dokumen. PowerPoint ini untuk kita buat presentation. Excel ini untuk buat kira-kira statistik. Jadi ini 3 software yang di dalam Microsoft. Setiap komputer dia ada benda ni. Setiap komputer mesti ada dia punya Microsoft Office. Jadi kalau nak jadi protege Sifu, dia perlu dah tahu guna ni. Kalau tak tahu guna, tak boleh. Sifu tak terima jadi protege. Fail lah. Syarat tak lepas syarat lah. Sebab apa nanti Sifu akan bagi bahan-bahan. Sifu akan bagi PowerPoint, Sifu akan bagi Word, Sifu akan bagi Excel. Dan kadang-kadang tuan-tuan perlu edit. Nanti tuan-tuan perlu edit. Jadi kalau tuan-tuan tak pandai edit, tak gunalah. Tak gunalah Sifu bagi bahan-bahan tu kan. Jadi tuan-tuan kena edit. PowerPoint tu kena edit apa semua. Jadi ini Sifu tak ajar. Benda ni tuan-tuan boleh belajar di kursus-kursus, pergi kursus komputer. Dia ada banyak kedai-kedai komputer yang ajar benda ni. Ikut kursus lah, kursus komputer. Ini adalah asas kepada kemahiran komputer. Microsoft Office adalah asas kepada kemahiran komputer. Semua orang kena tahu benda ni. Jadi kalau nak jadi protege, lepaskan syarat ni. Sebab tu Sifu tanya. Sifu tanya tu. Tahu tak Microsoft Office boleh guna tak? Pandai guna tak? Pernah guna atau belum? Kalau pandai, bermakna tuan-tuan dah kira ini yang paling penting. Ini syarat ini yang paling penting. Dia ada beberapa syarat tapi ini yang paling penting. Kalau ini tak lepaslah. Jangan minta lah jadi anak murid, tak boleh. Syarat lain. Itu syarat yang pertama, itu wajib tuan-tuan. Itu wajib, tuan-tuan kena ada ilmu itu sekarang. Sekarang. Sudah ada. Sebab kalau tuan-tuan baru nak belajar itu take time. Dia ambil masa tu, berbulan tuan-tuan nak kena belajar tu. Jadi tidak belum boleh mohon lah. Kan? Tapi kalau tuan-tuan belajar besok start. Okey, tak apa, besok saya pergi belajar Sifu. Okey, belajarlah dulu. Belajar dulu. Dah pandai baru mohon jadi protege. Jangan mohon sekarang. Pergi belajar dulu. Di kursus-kursus komputer tu. Sudah pandai, mungkin ambil masa sebulan barulah mohon jadi Sifu punya anak murid. Tetapi dia ada syarat dalam Sifu punya penerimaan ni. Dia ada satu daerah, satu protege. Sifu tidak ambil ramai. Satu daerah satulah. Kan? Contoh Kota Kinabalu, Sifu nak satu je. Jadi si Rena tadi dia dah mohon kan. Jadi Rena cukuplah satu. Kalau ada orang Sendakan, bolehlah. Sendakan Tawau masih kosong. Jadi Sifu nakkan contoh, Sifu nakkan satu daerah satu protege. So ada beratus daerah di Malaysia tu.
Malaysia saja ada beratus, campur lagi Indonesia. Bah ini Sifu punya protege, ini satu dunia. Indonesia ke mana ke? Kan? Sifu akan cari protege, untuk Sifu wariskan Sifu punya ilmu ni. Protege ni dia, siapa jadi protege ni tuan-tuan, dia sangat untung. Sebab pelajaran yang Sifu akan bagi dia adalah ilmu yang Sifu dah peroleh puluhan tahun. Skill tu tuan-tuan, itu mahal. Skill yang Sifu akan ajar itu mahal, tersangat mahal. Kalau tuan-tuan nak kira dari bentuk duit, dia puluhan ribu. Ilmu yang Sifu bagi ni nilainya puluhan ribu ringgit. Dan kalau tuan-tuan dapat kemahiran ni, tuan-tuan boleh mencipta income, boleh jadi juta, terutama dalam live good ni. Skill yang Sifu akan ajar, dan skill itu free. Sifu ajar free. Kepada protege ini Sifu ajar free, tak payah bayar. Sebab dia online, Sifu buat online. Kecuali bila Sifu buat dalam bentuk classroom. Sifu akan buat dalam bentuk classroom. Apabila bilangan protege dah ramai, bila bilangan protege dah ramai, contohnya sudah ada 50 orang. Satu Malaysia ni dah ada 50 orang. Contoh, Sifu akan buat satu bentuk seminar di KL, di sinilah, mungkin dekat rumah Sifu ni, di Bangi Avenue. Sifu akan buat kelas. Itu berbayar, tuan-tuan. Berbayar ikut kos. Sifu tak ambil untung. Sifu tak ambil untung, tuan-tuan. Sifu punya pelajaran ni free kepada protege lah. Sifu tak ambil untung. Berapa kos kita sewa hotel tu, itulah bayaran yang perlu ditanggung oleh protege. Sendiri datang sini, sendiri tanggunglah. Jadi pelajaran Sifu ni free. Tenaga Sifu free, masa Sifu free. Kos tuan-tuan datang sini sendiri tanggung. Penginapan tuan-tuan menginap di sini sendiri tanggung. Dan hotel tu sama-sama tanggung. Semua student Sifu ni tanggung. Macam tu. Sifu akan buat macam tu. Mesti ada classroom yang berbentuk berjumpa ni depan mata. Tapi kebanyakan ilmu Sifu akan guna Zoom meeting. Kebanyakan ilmu yang Sifu sampaikan tu menggunakan Zoom meeting dan akademi lah. Akademi. So untuk protege Sifu, dalam akademi itu ada bahagian untuk protege. Khas untuk mereka saja. Yang bukan protege tidak nampak benda tu. Dia gaib. Ilmu tu gaib. Dia, siapa yang Sifu lantik sebagai protege saja yang boleh tengok bahan pelajaran itu. Karena kalau tuan-tuan tidak ada kemahiran, tuan-tuan tidak akan faham. Kalau tuan-tuan tidak ada kemahiran IT, tuan-tuan tidak akan faham pelajaran tu. Jadi tak payah tengoklah. Tak payah tengok. Alright. Itu dia punya asasnya. Perlu ada kemahiran asas komputer. Itu penting, tuan. Kemahiran asas komputer mesti penting. Jadi selagi kawasan ataupun daerah itu belum diambil orang, tuan-tuan boleh apply. Tapi pastikan tuan-tuan ada basic knowledge of computer. Mesti ada asas kemahiran komputer. Barulah tuan-tuan layak untuk jadi anak murid Sifu. Yang lain itu ialah tuan-tuan punya coachable. Apa makna coachable? Coachable ni bahasa orang putih. Coachable ni maksudnya otak masih cair lagi. Bukan beku. Otak masih cair lagi. Masih boleh terima pelajaran. Boleh faham. Boleh faham pelajaran. Bukan yang dah beku. So Sifu ini syarat. Mesti coachable.
coachable. So dalam tentuan mohon nanti, dalam proses Sipu mengajar tu, Sipu akan nilaikan setiap pelajar Sipu tu adakah mereka ni coachable. Okay, adakah mereka ni coachable? Kalau sebulan, 2 bulan Sipu tengok, oh okey. Kan, dia ni coachable. Bermakna mereka ni boleh teruskan pelajaran. Tapi dalam sebulan, 2 bulan Sipu tengok dia ni uncoachable. Uncoachable maksudnya orang yang susah nak terima pelajaran. Okay, jadi Sipu akan keluarkan dia daripada protege. Jadi protege ini boleh dikeluarkan tu. Okay, Sipu warning ni tu. Kan, bila masuk jadi protege bukan protege selamanya. Kalau Sipu tengok tentuan tidak boleh menerima pelajaran, bermakna kita akan gantikan dengan orang lain. Sipu akan gantikan dengan orang lain. Okay, sebab ini satu daerah satu. Satu daerah satu ni tuan. Sipu tak terima 2, 1 orang saja. Jadi kalau 1 orang itu dia tidak boleh follow apa yang Sipu ajar. Jadi terpaksa Sipu akan ganti dengan orang lain. Sipu akan announce siapa yang nak wakili daerah itu. Ya, ini sebagai warning nih, kalau betul tuan-tuan serius nak jadi Sipu punya protege, pastikan tuan-tuan memang boleh terima pelajaran. Okay. Itu dipanggil coachable. Okay, yang lain tuan-tuan mesti ada PC atau laptop. Nak jadi protege Sipu mesti ada PC atau laptop. Mesti. Kalau tak ada, pergi beli. Kalau tak ada, beli. Kalau tuan-tuan tak nak beli, Sipu tak terima tuan-tuan jadi protege. Okay? Sebab ini tuan-tuan perlukan PC atau laptop untuk buat kerja. Ada kerja-kerja yang Sipu akan bagi tuan-tuan kena buat. Okay? Jadi kalau tak ada PC, laptop, tak boleh buat tuan-tuan. Mana boleh guna mobile phone? Okay? PC atau laptop. Ini mesti ada. Syarat yang lain ialah itu yang Sipu kata tadi, kan? You are free. Tuan-tuan tidak diikat. Tuan-tuan mesti orang yang free. Free apa tu? Free maksudnya tuan-tuan tidak bermajikan. Kalau tuan-tuan bermajikan, Sipu tidak terima. Ingat siapa yang ada majikan, Sipu tidak terima jadi Sipu punya protege. Protege Sipu ni mestilah orang yang free. Tidak bermajikan. Maksudnya dia kerja sendiri ke, okeylah. Orang yang bekerja sendiri, okeylah. Sebab apa nanti Sipu, kalau Sipu kata, mari datang KL. Mari datang KL, ikut seminar, kita buat kelas. Kalau tuan-tuan ada majikan, tuan-tuan kena mohon cuti dengan majikan kata tak boleh. Tuan-tuan tak boleh ikut kita punya program protege ni. Tak boleh ikut. Because tuan-tuan tidak free. Tuan-tuan dikawal oleh majikan. Okay? So siapa yang bermajikan, minta maaf, Sipu tidak terima sebagai protege. You must be a free person. Dia bukan senang nak jadi protege ni tuan, banyak syarat, banyak syarat. Tapi kalau tuan-tuan lepas syarat ini, insya-Allah tuan-tuan akan dapat banyak ilmu. Banyak ilmu yang free, Sipu bagi free saja. So ilmu-ilmu ni Sipu, banyak orang nak belajar, Sipu tak ajar. Apa yang Sipu punya ilmu ni, banyak orang nak belajar, Sipu tak ajar. Dia nak bayar pun Sipu tak nak ajar. Okay? Jadi special. Jadi protege ni special. Kenapa? Kalau tuan-tuan nanti berilmu,
tuan-tuan berjaya dalam live good, tuan-tuan adalah dalam tim Sifu. Jadi Sifu pun ada untung dia dekat situ. Okay. Syarat seterusnya ialah tuan-tuan mestilah dalam tim Sifu lah. Kan, tuan-tuan mesti dalam tim Sifu. Kalau tuan-tuan bukan dalam tim Sifu, tak boleh Sifu jadikan protege, tak boleh. Sebab tuan-tuan punya kerja tu tidak memberikan apa-apa manfaat pada Sifu. So you must be in my team. Barulah Sifu boleh mohon untuk jadi protege. Okay. Sama juga yang tadi yang free tu, bila tuan-tuan free, kalau Sifu kata jom kita pergi Jakarta, jadi tuan-tuan boleh ikut Sifu pergi Jakarta kan. Jom kita pergi Pontianak, bulan depan kita pergi Pontianak, tuan-tuan boleh ikut sebab tuan-tuan free. You are free man, free man. Macam tu, jom kita pergi ke Batam, satu hari nanti panjang umur. Kan? Jom kita pergi Perancis. Bolehlah kita pergi Perancis kan. Okay, that's why I create protege. Protege ni dia kena rapat dengan Sifu lah. Dia kena rapat dengan Sifu dan dia mesti boleh terima apa yang Sifu ajar. Okay, dia boleh terima apa yang Sifu ajar. Jadi kalau satu hari nanti Sifu tak ada, Sifu dah meninggal dunia, dan Sifu ada anak-anak murid. Sifu ada anak-anak murid inilah yang meneruskan Sifu punya kerja, yang meneruskan Sifu punya ilmu, yang Sifu ada ilmu. Jadi protege inilah Sifu punya pewaris ilmu. Pewaris ilmu. Okay. So ini benda yang penting sebab Sifu bagi free je. Dia di home, tuan-tuan pergi home. Kat sini butang ni tuan-tuan. Dia ada satu butang sebelah Hall of Fame ni. Hall of Fame ni tempat kita beradu tu dah, beradu tenaga tu. Nak naikkan kita punya rank. Okay. Hall of Fame ni tempat kita beradu tenaga, naik rank. Okay, sebelah ni. Ini Sifu Ghani protege ni. Okay, so ada maklumat kat sini. Senarai protege Sifu Ghani dalam bisnes live good mengikut daerah, negeri dan negara. Okay. Jadi apa maksud protege? Bacalah kat sini. Okay. Apa manfaat seorang protege? Mendapat bimbingan terus dari Sifu Ghani, berpeluang mempelajari kemahiran IT yang penting dalam menjadi seorang master trainer, mampu menjadi seorang berpangkat diamond di live good dalam masa paling lama 12 bulan. Okay. Protege Sifu. Tuan-tuan punya target ialah menjadi diamond dalam masa 12 bulan. Okay. Itu paling lama 12 bulan tuan-tuan. Siapa yang jadi protege Sifu, itu memang Sifu akan train dia, latih dia, bimbing dia, guide dia supaya become a diamond in 12 bulan, 12 months. Okay. So you will get 40,000 every month after 12 bulan. So ini syarat protege yang Sifu mesti tahu benda ni. Benda ni tak boleh bohong tuan-tuan, sebab Sifu nanti suruh buat kerja. Suruh buat kerja, buat Word, guna PowerPoint, guna Microsoft Excel. Kalau tuan-tuan fail, kena buang daripada protege. Okay. Sebab ini mesti tahu. Mesti tahu. Bukan belajar dengan Sifu, tuan-tuan mesti dah tahu. Okay. Okay, Sifu akan train. Yang ini nombor 3 ni tuan-tuan. Nombor 3 ni Sifu kata memiliki bakat. Kalau tak tahu tak apa. Kalau tak tahu tak apa. Kalau sekarang tak tahulah. Tak apa. Sebab Sifu kata memiliki bakat. Bukan Sifu kata mesti tahu. Okay. Jadi maksudnya yang penting dia coachable. Yang penting dia boleh belajar dari Sifu. Sifu akan ajar ni. Nombor 3 ni Sifu akan ajar. Nombor 1 Sifu tak ajar. Tuan-tuan mesti dah tahu. Okay.
Nombor 3 ni, kalau tuan-tuan dah tahu, okey, good. Tapi kalau tuan-tuan tak tahu macam mana nak kendalikan Zoom meeting. Sekarang ni tuan-tuan masuk Zoom meeting. Bukan kendalikan Zoom meeting. Yang kendalikan Zoom meeting macam Sifu sekarang ni lah. Ya, Sifu yang kendalikan Zoom meeting ni. Jadi Sifu akan ajar protege Sifu tu supaya boleh buat Zoom meeting macam Sifu buat sekarang ni. Okay. Jadi ada perlu buat bayaran bulanan. Ada tuan-tuan kena bayar bulanan tu kepada Zoom. Okay, sebab ini Sifu bayar ni tuan. Apa yang kita gunakan Zoom ini Sifu bayar. Jadi siapa yang kendalikan dia yang bayar lah. Sebab dia punya kan. Jadi tuan-tuan kena bersedia untuk keluarkan duit untuk langgan Zoom sebagai paid member. Tapi taklah mahal sangat tuan-tuan, tidak mahal sangat. Itu sacrifice yang tuan-tuan kena buat. Jadi tuan-tuan boleh kendalikan Zoom meeting. Sifu akan ajar how to bayar langganannya, macam mana tuan-tuan nak handle. Tuan-tuan kena beli ini, okay? Beli kat Shopee, dia ada jual kat Shopee supaya tuan-tuan boleh draw. Itu semua Sifu akan ajar. So satu hari nanti tuan-tuan boleh kendalikan Zoom meeting. So kebolehan tuan-tuan, kebolehan untuk menggunakan Zoom meeting itu sangat penting. Sangat-sangat penting. Okay. Jadi pelajaran nombor 3 ni sangat-sangat penting, tuan-tuan kena belajar dari Sifu. Nombor 4, memiliki bakat untuk menjadi penyampai secara offline. Maksudnya belajar macam mana untuk buat seminar, tuan-tuan. Seminar di hotel. Okay. Jadi Sifu akan train untuk buat public speaking. Ramai orang dia tak boleh buat public speaking, tuan. One to one okey, dia boleh one to one. Okay. Sembang-sembang kedai kopi boleh. Tapi bila pergi ke hotel duduk depan, berdiri kat depan tu, dia punya lidah keras. Ramai orang macam tu. Okay. Kalau one to one dia boleh. Dia becok je dia punya mulut tu kan. Tapi bila sampai di hotel depan, disuruh pergi depan, tergagap-gagap tu, tak boleh keluar dia punya suara kan. Dia ada orang macam tu. Ramai orang macam tu. Takut berdiri di depan untuk berucap. Okay. Jadi ini kalau tuan-tuan belum mahir, belum ada keberanian, okay, untuk ke depan kita akan ajarlah kan. Kita akan ajar, Sifu akan ajar untuk tuan-tuan berani ke depan. Okay. Yang kelima, mempunyai keinginan untuk menjelajah dunia. Sebab itu Sifu kata, I need orang-orang yang bebas, masanya bebas. Okay. Tidak terikat dengan majikan. Jadi kalau tuan-tuan bekerja di government sebagai government servant atau kerja dengan swasta, tuan-tuan tidak boleh jadi Sifu punya protege. Kadang-kadang Sifu kata, okey, besok jam 10 pagi. Contoh, Sifu kata, besok jam 10 pagi semua ikut Zoom meeting. Pagi tu. Jadi kalau tuan-tuan kerja, mana boleh? Tuan-tuan kerja macam mana nak ikut jam 10 pagi tu? Dia tak boleh. Sebab protege ni dia kena fleksibel. Protege dia kena fleksibel. Anytime Sifu kata ada Zoom meeting, tuan-tuan ikut. Macam tu. Okay. So that's why tuan-tuan mesti free. Dia sebelum masuk, nanti Sifu masukkan dia punya syarat tu. Tuan-tuan mestilah orang yang
free, tidak terikat dengan kerja, tidak terikat dengan majikan. Dan ini Sifu akan ambil satu daerah satu saja. Kenapa Sifu buat macam tu? Satu daerah satu. Sebab Sifu nak jadikan orang itu sebagai ketua daerah itu. Sifu nak jadikan dia handle daerah itu. Macam pegawai daerah lah. Kalau government macam pegawai daerah lah tuan-tuan. Dia conquer the area kan. Itu sebab itu Sifu kata satu daerah satu. Okay, satu protege satu. Tapi secara umumnya bebas lah tuan-tuan. Okay. Tuan-tuan boleh sponsor di mana-mana saja. Tapi ini sebagai protege. Sebagai protege ini Sifu manage the protege. Cara Sifu ialah I need satu daerah satu protege supaya protege ini boleh handle, boleh manage that area. Kawasan tu. Okay, ada orang dia perlu berjumpa tuan-tuan. Ada orang perlu jumpa. Kalau main Zoom meeting dia kata aku tak faham-faham juga. So kalau kita ada protege, Sifu ada protege, dia jumpalah. Jumpa si protege itu, dia di sana. Kata Temerloh kan. Sifu nak pergi Temerloh jauh. Dia kata jumpalah si Hamida. Hamida ada di Temerloh tu. Hang pergi jumpa dia, belajar kat dia. Satu orang. Sebab itu Sifu perlukan orang itu dia kena committed, dia mesti free, time dia free kan. Anytime orang boleh jumpa dia. Win-win lah. Win-win situation lah. Alright. So Kota Kinabalu hari ini si Reno ambil area Kota Kinabalu. Okay. Si Pitang Pangeran. Kuching Stephen Noling. Okay. So banyak tempat lagi. Sifu tak masuk Putrajaya. Putrajaya tambah lagi satu. Okay. Jadi setiap area ini ada dia punya pecahan dia lah. Ikut daerah lah. Ikut daerah. Setiap negeri ini ada pecahan dia. Okay. Lepas tu Sifu akan cari lagi orang Indonesia. Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, Kalimantan, Pulau Bali, Kepulauan Riau. Kepulauan Riau. Termasuklah Batam tu. Macam tu. Okay, jadi benda ni tuan-tuan berjalan sambil buat bisnes. Berjalan sambil buat bisnes. Itu akan memberikan tuan-tuan peluang untuk mencipta sejarah hidup. Sejarah hidup yang fun. Enjoy. Seronok. Okay. Seronok. Jadi bekerja dengan seronok. Bekerja dengan seronok. Kalau kita makan gaji, kerja kita rutin. Hari-hari itulah. Hari-hari itulah kerja kita. Dia jadi boring. Kan, apalagi kalau bertahun-tahun kita kerja kan, muka bos inilah muka bos aku. Kan, inilah rakan sekerja aku. Yang 10 orang inilah rakan sekerja aku ni kan. Orang yang sama hari-hari kita jumpa. Inilah office aku. Hari-hari aku datang pukul 8 sampai pukul 5 aku balik rumah. Inilah tempat aku. 1 year, 2 year, 3 year, 10 years, 20 years, 30 years, 40 years. Bekerja di situ. The story of your life tuan-tuan. Kalau orang baca buku tu, dia boring lah. Kalau hidup kita ni macam sebuah novel kan. Orang tak mau baca kita punya novel tu sebab dia cerita boring, benda yang sama, every day like that.
Tapi kalau tuan-tuan buat bisnes Live Good ni dan tuan-tuan ada peluang untuk merantau, untuk berjalan, melihat bumi ini, kan bumi yang luas ni tuan-tuan, luas ni bumi ini. Nak pusing satu dunia tu berapa ratus negara tu, kan? So new places, tuan-tuan akan pergi ke tempat-tempat baru, kan? Budaya-budaya baru, orang-orang baru yang kita jumpa. So excited lah, benda-benda yang akan memberikan kita excitement, excitement. Terutama yang bujang kan, yang bujang siapa tahu jumpa pula dia punya bakal pasangan dia kan. Bujang-bujang pergi ke Jakarta, balik-balik bawa isteri kan. Okay. So macam tu tuan-tuan. So this is peluang, this is the opportunity. Kita berada dalam Live Good, kita ada benda ni. Okay, kita ada benda ni yang mana kita berjalan, kita merantau, kita mengembara ke negara orang, and kita boleh create business di situ. Okay, kita boleh create business itu. Bermakna kita ini tuan-tuan seperti menanam benih. Setiap tempat yang kita pergi itu dia seperti sebuah tanah. Kita bawa benih, kita tanam di tanah itu benih-benih Live Good. Sebab itu Live Good dia ada bentuk daun. Di atas dua huruf O, logo, tengok logo tu kan, Live Good tu, good tu dia ada OOD kan. Okay, dia ada infinity, yang OO tu jadi infinity, simbol infinity, dan di atasnya ada daun. Okay, jadi kita menanam benih daun tu di merata tempat, infinity. Di mana-mana tempat kita sponsor orang. Menanam benih itu sponsor orang supaya tumbuh kita punya network di situ. Macam itulah, mengembaralah dan tanamlah benih Live Good wherever you go. Okay, bayangkan tuan-tuan punya matching bonus tu. Matching bonus tu tuan-tuan. Siapa yang ada kuasa untuk mengembara, my protege ni, mereka akan banyak dapat matching bonus. Maybe, okay, maybe. Siapa yang protege ni dia boleh dapat 1 juta satu bulan. Dia punya matching bonus boleh sampai ke 1 juta ringgit satu bulan. Kalau dia sudah merantau beberapa negara lah. Dia dah pusing Malaysia, dah pusing Indonesia. Dia pergi ke India, dia pergi pula ke New York, pergi ke Amerika. Satu masa income tu 1 juta satu bulan because of the matching bonus. Because ramai yang kita sponsor. Jadi 1 juta satu bulan tu menjadi reality. Bulan ni 1 juta, bulan depan 1 juta ringgit lagi masuk. Bila nak habis ni? Bila nak habis? Susah pula nak habiskan duit. Okay, kesusahannya susah nak habiskan duit. Kerana bulan lepas 1 juta tak habis lagi, dah masuk 1 juta lagi. Okay, itulah kelebihan protege. Sebab protege ni si pun nak dia merantau. Lepas tu syarat dia mesti bebas. Dia mesti bebas, tidak ada majikan. Kalau ada majikan si pun tak mau. Tak mau jadi, dia jadi protege lah. Kan.
Itu syarat-syarat kenapa Sifu bagi syarat tu, supaya tuan-tuan boleh travelling. Okay. Ya, jadi kalau tuan-tuan, okey, sibuk saya tak boleh. Saya ada kerja. Tuan-tuan carilah tuan-tuan punya downline. Tuan-tuan tak boleh merantau. Carilah. Carilah anak-anak muda kan, anak-anak muda yang lepas graduan. Kan banyak menganggur. Tuan-tuan cari sekarang ni, bermula besok tuan-tuan cari siapa anak-anak muda yang menganggur, yang lepasan universiti. Saya nak cari. Besok cari tu. Jadikan mereka itu protege Sifu. Tuan-tuan sponsor lah. Tuan-tuan yang sponsor. Tapi jadikan mereka itu protege. Bermakna mereka itu belajar dengan Sifu secara direct. Mendapat ilmu secara direct. Tapi tuan-tuan yang sponsor. Cari orang-orang macam tu. So, bila mereka berjalan, tuan, dan mereka berjalan, kan dia tu tim, tuan-tuan. Tuan-tuan sponsor dia, kan. Tuan-tuan dapat 50% matching bonus. Okay. Kalau tuan-tuan ada beberapa protege Sifu, direct downline dengan tuan-tuan, tuan-tuan dapat 50% matching bonus. Dia dapat 1 juta, tuan-tuan dapat setengah juta. Ya kan? Jangan main. Okay. Okey, ada had umur tak? Sifu ada had umur tak? Had umur paling bawah dengan had umur paling atas. Ada tak had umur untuk jadi protege? Dah tua tak boleh Sifu, sakit lutut nanti. Nak berjalan. So, asalkan tuan-tuan sihat. Okay? Kalau Sifu tengok tuan-tuan tak sihat, Sifu tak terima. Okay, siapa yang tak sihat, kalau Sifu tahu dia ada masalah kesihatan, Sifu tak terima lah jadi protege. Sebab orang yang boleh Sifu terima ni mesti sihat, boleh keluar. Dia boleh merantau. Dia boleh merantau. Okay? Kalau macam Sifu ni dah 58 pun Sifu boleh merantau lagi. Ya, sebab Sifu kira sihat lagi lah. Okay. Jadi umur tu Sifu tidak hadkan. Sifu hadkan ialah, are you healthy or not? Are you healthy or not? Awak sihat tak? Boleh berjalan tak? Yes. Sebab berjalan tu kan tuan-tuan kena jumpa orang, itu banyak, itu take energy. Tenaga, tuan-tuan perlukan tenaga tu. Jumpa orang, nak kendalikan seminar. Take energy. Okay, jadi kalau tuan-tuan tidak bertenaga, orang yang tidak bertenaga, tak boleh lah. Okay. Semudah mana, tak kisah. 18 tahun lah ke atas lah tuan-tuan. Sebab kita ni kan direct selling. Kita ni adalah dalam industri direct selling. 18 tahun lah paling mudah lah. 18 tahun pun boleh. Asalkan dia tahu tadi yang pasal komputer tu. Dia mahir komputer. Okey, tak ada masalah. Muda-muda pun kita akan train lah dia mau jadi speaker kan. Dia yang age bagus sebab dia bertenaga. Orang-orang muda ni bertenaga, dia boleh pergi mana-mana je. Dia boleh tidur tepi jalan pun ni. Boleh tidur di dalam kereta pun boleh. Okey. Sebab dia bertenaga. Okey tuan-tuan. So sebelum kawasan tuan-tuan tu diambil orang, tuan-tuan rasa-rasa aku boleh lah. Aku rasa apa yang Sifu Ghani bagi syarat tu aku ada lah. Kan, aku boleh buat Word, aku boleh buat PowerPoint, aku boleh buat Excel. Lepas tu aku ni masih bertenaga, tak ada majikan. Aku nak ambil lah. Cepat-cepat ambil lah tuan, sebelum orang lain ambil. Kan? Kalau dah ambil, nama orang dah ada dalam kawasan daerah tu, tuan-tuan tak boleh mohon dah. Tutup. Area yang di mana sudah ada orang, macam Si Pitang sudah pangeran. Kan? Dia DO situ. Pangeran sudah district officer kan. Kota Kinabalu, Reno. Dia dah jadi Kota Kinabalu punya officer. Okay. Kuching, Steven.
Okay, macam itulah. So, ada ratusan lagi daerah yang kosong. Okay, ada ratusan lagi daerah kosong. Seremban kosong. Seremban kosong. Seluruh Negeri Sembilan itu kosong. Melaka kosong. Perak kosong. Kan. Sifu suka semangat si Pangeran kan. Pangeran kata saya nak pergi KL jumpa Sifu. Bagus. Semangat tu yang Sifu nak. Kan. Tapi jangan sekarang. Tunggu ada ramai orang. Sifu akan atur sesi. Maybe kita akan buat 2 hari. Seminar 2 hari untuk protege. Okay, Sabtu Ahad. 2 hari. Tapi tunggulah mungkin ada 30 orang macam tu. Sifu akan beritahu tarikh masanya, berapa kosnya. Jadi harap kita boleh berkumpul di Bangi Avenue. Bangi Avenue. Untuk 2 hari. Okay. So kita akan rancang macam mana kita nak conquer the world. We are not conquering Malaysia. We are conquering the world. Okay. Tim kita ni nak conquer the world. Semua protege Sifu nak latih dia supaya jadi diamond, at least diamond lah.